Assalamualaikum, hai, nama aku Amir Arsad. Welcome back to my channel. Alright, hari ni aku nak cerita tentang apa pandangan orang luar terhadap Malaysia. Mereka ni tahu Malaysia ke tak? Ada yang tak tahu ke? Mereka tahu ke tak Malaysia ni kat mana? Apa yang aku nak ceritakan ni adalah berdasarkan pengalaman aku lah yang pernah travel ke beberapa buah negara dekat luar sana, dan juga pengalaman bertemu dengan random people. Alright, kalau kita lah kan travel ke luar negara, kemudian kat luar negara tu kita jumpa dengan orang lokal, kemudian kita tanya dia, dia tahu ke tak pasal Malaysia. Bila dia jawab tahu tu, dalam fikiran kita ni kan, apa yang kita bayangkan yang dia tahu pasal Malaysia? Biasanya akulah kan, secara personal aku akan fikir macam, oh mungkin dia tahu pasal Malaysia ni sebab Petronas Twin Tower, menara berkembar yang tertinggi di dunia. Mungkin juga tahu pasal sebab makanan Malaysia best. Apa lagi? Contoh-contoh yang lain lah. Benda-benda yang kita rasa macam benda yang famous dekat Malaysia. Tapi kan, aku pernah jumpa dengan orang-orang yang jawapan mereka bagi aku macam, aku tak pernah terfikir pun pasal Malaysia ni diketahui oleh sebab-sebab tu. Jadi aku macam tak sangka lah, macam ada jawapan-jawapan yang di luar pemikiran aku. Jadi dalam video kali ni aku nak sharekan kepada korang jawapan-jawapan yang pernah aku dapat daripada orang kat luar negara tentang apa yang mereka tahu pasal Malaysia. Okey, pernah satu hari tu dekat Den Haag di Belanda. Aku waktu tu dekat bandar Den Haag tu, aku tengah jalan-jalan lah. Lepas tu dekat satu lorong ni, waktu aku jalan, aku berselisih dengan seorang mamat ni tau. Lepas tu dia tunjuk aku, dia kata Malaysia. Aku pun macam terkejut lah kan. Macam mana dia boleh tahu aku daripada Malaysia kan? Aku jawab lah, yelah aku dari Malaysia. Aku tanya dia macam mana dia boleh tahu aku dari Malaysia. Dia kata melalui muka aku, dia boleh tahu aku ni orang Malaysia. Dan dia cakap dengan aku, dia pun tahu pasal Malaysia ni sebab ada seorang princess dekat Malaysia ni kahwin dengan pemain bola sepak dekat Belanda. Aku pun macam fikir siapa yang dia maksudkan princess ni. Aku fikir barulah aku dapat yang sebenarnya puteri Sultan Johor, iaitu Tunku Tun Aminah, berkahwin dengan pemain bola sepak Belanda. Sebab tu dia boleh tahu pasal Malaysia. Dan aku pun tak tahu macam mana dia boleh cam muka aku ni muka orang Malaysia kan. Dia teka memang betul orang Malaysia. Kemudian ni lagi satu dekat bandar Den Haag juga dekat Belanda tu. Waktu tu tengah musim World Cup lah. Aku tengok bola. Waktu tu perlawanan semi-final aku rasa. Aku tengok dekat hostel lah kan. Dekat hostel tu kat bawah tu macam ada bar. Jadi aku lepak kat bar tu sebab nak tengok World Cup. Masa aku tengah duduk tengok World Cup tu, dekat sebelah aku ni ada seorang mamat African lah, orang Afrika. Dan dia pun tegur aku. Dia tanya aku dari mana. Aku jawab lah aku daripada Malaysia. Kemudian aku pun tanya dia lah, dia dari mana. Dia kata dia daripada Nigeria. Kemudian tiba-tiba dia kata Malaysia sepatutnya berterima kasih kepada Nigeria. Kemudian dia bagi tahu Malaysia sekarang ni adalah salah satu negara pengeksport kelapa sawit terbesar dekat dunia. Dan dia bagi tahu Malaysia patut berterima kasih kepada Nigeria sebab benih sawit yang pertama yang sampai dekat Malaysia ni adalah datangnya daripada Nigeria. Kemudian dia cakap dengan aku lah, jangan ambil hati, dia bergurau je. Tapi lepas tu aku terfikir tau. Aku cuba cari lah dekat Google. Aku tengok betul ke benih sawit Malaysia ni datangnya daripada Nigeria. Ada yang kata betul, tapi ada juga yang kata ianya hanyalah spekulasi saja. Sebabnya dulu sebelum Malaysia dan Indonesia menjadi pengeksport kelapa sawit terbesar dunia, Nigeria adalah negara pengeksport yang terbesar. Tetapi bila Malaysia dengan Indonesia kemudian menjadi pengeksport terbesar dunia, dah mengalahkan Nigeria, dia jadi macam perang ekonomi lah. Bukan perang ekonomi, dia macam orang panggil nak buat spekulasi lah, yang kata sebenarnya benih sawit tu datangnya daripada Nigeria. Macam gitulah. Aku pun tak tahu benda ni betul ke tak. Aku pun tak sure. Kalau korang tahu mungkin boleh komen dekat bawah. Alright, antara sebab lain yang aku pernah dengar yang Malaysia ni terkenal dekat orang luar ni adalah macam contoh dekat Kazakhstan. Dekat Kazakhstan aku pernah dengar orang cakap yang
Dia tahu pasal Malaysia sebab anak Datuk Seri Najib Razak ni berkahwin dengan orang Kazakhstan. Tapi orang Kazakhstan tu bagi tahu aku bukannya anak Datuk Seri Najib. Dia bagi tahu ada anak King of Malaysia, dia kata. King of Malaysia, anak dia kahwin dengan orang Kazakhstan. Aku fikir-fikir, siapa King of Malaysia, anak dia yang kahwin dengan orang Kazakhstan ni? Tapi sebenarnya bukan King of Malaysia, sebenarnya Prime Minister. Dia mungkin salah sangka ke apa kan, tapi dia tahulah memang ada salah seorang pemimpin Malaysia, anak dia kahwin dengan orang Kazakhstan. Cakap pasal Datuk Seri Najib bin Razak ni, memang tak dinafikan lah. Memang dekat luar sana aku pernah jumpa beberapa orang, dia cakap pasal benda yang tak elok lah, macam skandal rasuah, skandal apa benda yang berkaitan dengan Datuk Seri Najib Razak, macam skandal 2.6 bilion tu. Benda tu aku memang tak nafikan. Aku pernah dengar beberapa kali orang cakap pasal tu, tapi respon aku cakap, kalau bab politik memang aku tak masuk campur, sebab aku memang tak minat untuk masuk campur bab politik. Biasalah benda-benda macam ini yang melibatkan pemimpin politik, skandal, rasuah dan sebagainya. Bukan sahaja Malaysia yang mengalami, negara-negara luar ni pun mereka pun bermasalah dengan politik mereka. Tapi aku rasa bersyukur tau, dekat Malaysia ni walaupun kita ada masalah politik, kita nak tukar kerajaan ke, kita nak jatuhkan kerajaan ke apa, kita tak pernah lagi mengangkat senjata untuk menjatuhkan kerajaan. Itu benda yang aku paling rasa bersyukur dengan Malaysia. Walaupun kita punya politik pun kacau bilau macam mana pun, kita tak pernah lagi ada perang, civil war dan benda-benda yang mengakibatkan pertumpahan darah dan juga perang yang sangat teruk lah. Berbanding dengan negara-negara luar, macam contoh protes dekat Hong Kong yang memang teruk gila, macam perang dekat Afghanistan, macam perang dekat Syria, dekat Iraq, revolusi dunia yang mengangkat senjata apa semua. Okey, kemudian ini antara sebab yang aku rasa bangga gila lah dengan orang-orang Malaysia ni, terutamanya apabila aku pergi ke negara-negara Islam ataupun aku berjumpa dengan orang Islam dekat luar negara sana. Biasanya orang-orang Islam dekat luar sana yang aku jumpa, yang mereka pernah pergi ke haji, mereka pernah pergi umrah, mereka akan puji orang Malaysia tau. Dari situ mereka kenal orang Malaysia dan mereka cakap orang Malaysia ni baik-baik, sopan santun. Apabila orang Malaysia ni menunaikan ibadah, mereka ni teratur dan tertib. Mereka cakap tak macam orang daripada benua Afrika lah yang selalunya bergasak, tolak-tolak. Tapi orang Malaysia ni baik-baik je, tertib je. Terbaik lah. Aku memang nak ucap tahniah kepada rakyat Malaysia yang pernah pergi ke haji dan juga umrah, yang memang menunjukkan image Malaysia yang baik lah. Kemudian aku pernah juga jumpa traveller kat luar sana yang mereka bagi tahu yang mereka pernah travel ke Southeast Asia. Tapi sayangnya bila mereka travel ke Southeast Asia tu, kebanyakan traveller Eropah ni mereka hanya travel di bahagian Indo-China saja, termasuk Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand. Tapi mereka tak masuk Malaysia. Itu yang paling mengecewakan lah bagi aku. Ada juga yang pernah travel ke Southeast Asia, mereka pernah datang ke Malaysia, tapi mereka datang ke Kuala Lumpur saja ataupun dekat airport saja, mereka transit saja. Yelah, sebab kita punya airport ni memang transit untuk ke negara-negara Southeast Asia yang lain. Tapi itulah, kadang-kadang aku rasa kecewa juga kenapa mereka tak nak explore Malaysia, sedangkan Malaysia ni banyak lagi benda yang boleh kita lihat, apa yang Malaysia boleh offer kepada mereka. Aku tak tahu apa penyebabnya yang negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand penarik mereka lebih kuat daripada mereka nak datang ke Malaysia. Kemudian sebab-sebab lain macam aku pernah cakap lah kat dalam video aku sebelum ni, yang Malaysia ni famous dekat Bosnia and Herzegovina sebab kita pernah menghantar bantuan tentera pengaman dekat Bosnia sewaktu berlakunya perang Bosnia. Sebab itulah dekat Bosnia and Herzegovina ni, Malaysia ni memang sangat terkenal lah dekat sana. Tak lupa juga kat tempat-tempat yang biasa orang Malaysia pergi,
pergilah, macam contoh dekat Turki, dekat Kapadokia, dekat Istanbul, macam dekat Bosnia juga, macam dekat Korea contohnya. Orang Malaysia ni memang terkenal lah kat sana, sehingga pemandu pelancong orang sana pun boleh bercakap bahasa Melayu. Orang yang niaga-niaga kat tepi jalan pun boleh cakap bahasa Melayu dengan kita. Okey, itu dia antara reason atau sebab-sebab yang aku pernah dengar macam mana orang luar boleh tahu pasal Malaysia lah. Ada juga yang tak tahu langsung pasal Malaysia, tak tahu Malaysia tu kat mana, tak tahu pun Malaysia tu negara apa. Ada yang ingat yang Malaysia ni dekat benua Amerika tu, yang tak boleh tahan tu. Tapi yang aku pelik tu, bila kita sebut dekat dengan Thailand atau Singapore atau Indonesia, kita sebut negara-negara jiran kita tu, barulah diorang tahu. Aku pun macam pelik, kenapa diorang boleh tak tahu Malaysia tapi diorang boleh tahu negara-negara jiran kita tu kan. Tapi tak apalah kalau diorang tak tahu pun, kita sebagai traveller, apabila kita travel keluar, apabila kita berjumpa dengan orang lokal, orang tempatan yang tak tahu pasal Malaysia, kita ni sebagai traveller, kita juga sebagai duta kecil Malaysia untuk memperkenalkan Malaysia kepada orang dekat luar sana. Janganlah sekali-kali kita memburukkan nama negara kita ataupun buat benda yang boleh memalukan negara kita. Alright, setakat ini saja. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joel? So this is our host, Furkan. So, Yeah. Say something. I think you might need a bigger this boat. house for all of us, not mine. Just mine. Kita tak tahu nak masak apa. Kita masak telur dadah je. Telur dadah. Telur dadah je. Bagi kembung-kembung sikit. Cukup untuk makan berapa orang? 7 orang. I totally agree.